Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perkenalan pada semua. Boleh dengar semua? Boleh nampak skrin? Kalau tak nampak ataupun ada masalah dengan pendengaran skrin ni boleh type dalam Telegram ya. Kita chat dalam Telegram. Sebab kalau kita chat dekat Zoom ni saya tak perasan ya. Ya. So kalau ada macam tak dengar ataupun tak nampak skrin yang ada kat depan anda ni, boleh Telegram untuk kita pantau kita punya performance Zoom ni kita ya. Okey, baiklah. Tentunya sekali ini adalah live Zoom yang pertama kali, ulung-ulung kali kita buat ya. Sebelum ni kita tak buat lagi kerana saya pun ada beberapa tugasan yang saya kena buat. Jadi kesempatan inilah kita nak buat secara Zoom pula kerana sebab ini adalah norma baru kita sebenarnya ada nak buat kelas hari tu pada tahun 2020. Masa tu kita punya negara terlepas daripada PKP lah. Ada ruang tak ada PKP masa tu. Kita pun dah tempah dewan, kita pun dah bayar sewa dewan. Tak boleh juga, dah cancel. Jadi masalahnya itulah, kita tak dapat nak buat secara bersemuka kan. Jadi kita bersemuka secara alam maya lah ya. Okey, jadi maknanya kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang datang. Tapi saya tengok ramai yang datang di sini ada yang orang baru kan. Jadi untuk saya bagi penerangan sikitlah tentang siapa diri saya. Okey, saya nak tengok ni mana tahu ada siapa-siapa yang tak ada okey, semua ni okey. Alright, Telegram semua okey. Okey, alright. Okey, jadi maknanya semua okey jadi kenapa kita nak mute Zoom ni? Sebab hari tu masa kita buat live Zoom untuk 10 September itu memang ada lah kedengaran-kedengaran orang yang buka dia punya mute tu, suara kucing bergaduh lah dan sebagainya lah ya. Jadi kita minta maaf lah, kita kena buat mute dalam Zoom ni dulu ya. Kita boleh dengar dulu, nanti insyaAllah kita akan buat sesi ni secara kerap kita nak cuba buat secara kerap supaya kita dapat memaklumkan apa perkembangan kita terkini ya. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut tentang saya ni dari FB Dato' Eddie Metafizik ataupun dari Instagram Dato' Eddie Rosaidi ya. Jadi maknanya anda boleh dapatkan maklumat-maklumat lanjut di situ, termasuk juga di FB Dato' Eddie Metafizik ya. Okey, baiklah, saya nak kenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Dato' Eddie Rosaidi Muhammad Samsuri. Dilahirkan di Mentakap Pahang. So di dalam daerah Temerloh lah. Sama dengan PM Ismail Sabri pula ya. Okey. Okey. Pendidikan saya di Sekolah Menengah Sultan Haji Ahmad Shah, dikenali sebagai SEMSAS, terletak di Jalan Gambang, Kuantan ya. Ini sekolah berasrama penuh aliran sains ya. Okey, lepas tu saya dapat tawaran ke Pusat Pendidikan Persediaan ITM sebab saya dapat offer pergi melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Jadi kita ada Pusat Persediaan Pendidikan dululah di ITM Shah Alam ya. Jadi lepas tu saya pun terbang pergi ke Syracuse University, terletak di Syracuse, New York lah, dalam 4 jam perjalanan dari bandar New York City tu. So saya ambil jurusan biologi. Dan lepas saya pulang daripada Malaysia, kembali kepada Malaysia, saya bekerja di Malaysia Mix Sdn Bhd. Mungkin tak tahu apa ni Malaysia Mix Sdn Bhd ni ya. Sebenarnya dia pengeluar Vitagen ataupun jus fresh Vitagen lah. Jadi saya bekerja kat situ. Dan juga lepas itu saya bekerja di produk spesialis membekalkan produk-produk makmal kesihatan, makmal perubatan ke hospital-hospital swasta dan hospital kerajaan di Antasir Radin lah. Lepas tu saya pun mencubakan diri di QA manager, sebagai QA manager lah, sebagai di Top Glove Sdn Bhd. Mungkin ada yang tahu syarikat Top Glove tu. Okey. Okey. Dan akhir sekali saya berikan sebagai QA sebagai auditor lah BQS dan dari QS Sdn Bhd ya.
Okey, terima kasih Tuan kerana bagi tahu sedikit tentang latar belakang Tuan. Jadi Tuan pernah kerja di tempat yang popular tu, iaitu Vitagen dengan Third Glove tu. Oh, hebat tu. Okey lah. Tapi daripada apa yang saya lihat, daripada apa yang Tuan belajar di US dan pekerjaan Tuan sebagai manager dan juga auditor ISO QS, jadi macam tak kena pula dengan metafizik ni. Jadi macam mana metafizik tu datang? Boleh tak Tuan ceritakan perjalanan daripada mula Tuan datangnya metafizik, Tuan kenal metafizik dan Tuan mengajar metafizik sampai sekarang ni. Boleh Tuan ceritakan dan apa yang yalah kita kasih bersikap macam mana metafizik tu datang dengan Tuan tu. Okey, baiklah. Terima kasih soalan itu. Daripada kita balik pada US dan sebagainya, bekerja dan kita mulakan kehidupan kita dan sebagainya. Jadi tentunya dalam kehidupan ini saya jugalah pernah juga mengalami kejatuhan dalam kehidupan ya. Jadi sebab itulah saya pun mencari-cari dan akhirnya saya dibawa oleh seorang kawan saya, rakan saya ke kelas di mana saya telah belajar tentang penomboran daripada Dr. Oliver Tan. Masa itu Dr. Oliver Tan ni dia terkenal pada tahun 2004, 2005, 2006 tu memang dia berada dalam suasana mengajar penomboran ni. Jadi masa tu kita belajar segitiga segitiga. Tapi untuk makluman segitiga ni jangan dipakai sebab dia telah di-trademark oleh satu syarikat iaitu Visible. Jadi sebab itu kita tak gunakan segitiga kita gunakan petak segi empat yang saya reka dan saya cipta sendiri petak empat segi empat tu lah Okey, jadi saya belajar ni itu petak tu ciptaan Tuan lah yang petak yang petak tu saya cipta sendiri, saya reka sendiri sebab lagipun petak segitiga ni ada nombor-nombor yang terletak jauh kan. Jadi bila kita buat petak tu kita dapat rapatkan. Bila kita dapat rapatkan kita dapat baca banyak pola-pola yang lebih baik lagi lah ya. Jadi saya belajar pada tahun 2006. Itulah saya dapat CJ tu kalau anda dapat tengok dekat skrin anda sekarang ni diberi oleh Dr. Oliver Tan, Master Trainer, diperaki oleh Warisan Akademik UM ya, Universiti Malaya. So ini satu achievement lah. Jadi kita belajar tentang dipanggil kat sini Human Behavioral Science, tapi sebenarnya tentang penomboran. Tapi penomboran tu memang berkaitan dengan Human Behavioral Science lah ya. Okay, pada masa sama saya juga belajar dalam kelas tu juga ada diajar tentang graf hayat. Sebenarnya graf hayat tu saya yang letak nama graf hayat. Kalau ikut asalnya nama dia morfomatik. Morfomatik ni, tapi bila kita sebut morfomatik ni orang tak berapa nak faham tentang morfomatik ni. Jadi saya gunakan graf hayat je lah. Okey, jadi maknanya kita belajar di segi 2006 tu. Selepas itu itulah saya berminat untuk menulis ya. Saya cubalah menulis dan akhirnya saya dapat tawaran menulis di majalah Mingguan Wanita daripada 2006 ya. 2006 tu boleh katakan permulaan saya dalam bidang penomboran lah. Okey. Jadi 2006 tu kita dah mula dan juga di Mingguan Wanita ni tiap minggu kita ada menulis dalam Mingguan Wanita tu Jadi dalam majalah Mingguan Wanita ni tidaklah saya menulis tentang wanita. Tapi kalau anda tengok kat depan skrin anda tu ada ditulis tentang pola nombor, tentang graf hayat. Jadi itu antara dua artikel yang saya sertakan kat sini menunjukkan bahawa saya sebenarnya menulis penomboran. Jadi daripada situlah, daripada 2006 tu tercetusnya fenomena penomboran. Jadi ramailah lepas itu peserta-peserta hadir ke kursus saya dan ada yang telah membuat kursus sendiri pun tapi tak apa, yang penting kita berada dalam majalah Mingguan Wanita untuk mempromosikan kaedah penomboran ni Boleh dikatakan saya sebagai antara orang Melayu Islam lah yang macam menengahkan di atas bantuan
majalah Mingguan Wanita ni saya dah dapat ke depan lah, mengedepankan kaedah penomboran ni lah. Okey, dan juga saya juga membuat ceramah, dapat tawaran di UTM, contohnya di seminar pentadbiran kesetiausahaan. Susah nak sebut Okey, ni di Kuala Terengganu. Lepas tu dengan Universiti Putra Malaysia pun kita ada buat kursus. Tapi ini untuk psychology tools sebab kaedah penomboran ni bukan sekadar untuk kekayaan dan untuk pernikahan, tapi boleh juga untuk psychology tools dan juga kaedah-kaedah yang lain lah, dia boleh digunakan secara menyeluruh Okay, dan juga kita merata-rata kita pergilah. Kita pergi ke Jakarta, 2 kali kita pergi Jakarta lepas tu kita pergi Pulau Batam, pergi Kota Kinabalu, Sungai Petani, Shah Alam, Seremban, Tawau, macam-macam kita pergi. Dari mana nak tengok dia? Pergi Bingkong tadi. Jadi maknanya kita pergi banyak tempat yang kita boleh pergi dan kita dapatkan maklumat-maklumat. Kita sampaikan banyak kaedah-kaedah penomboran yang ada di dalam kaedah kita lah. Okay. Dan juga di TV dan radio juga. Okay. Itu dalam nasi lemak, bukan nasi lemak kopi O rancangan tu TV9 dan juga di Astro Awani, di RTM 1 dan juga di SCFM kita ada berada di jemputan-jemputan TV dan radio lah. Okey. Jadi maknanya kita telah juga menulis buku-buku. Buku-buku ni daripada 2007 lagi. Daripada 2007, 2009, 2012. Tapi sayangnya buku-buku ni semua dah habis stok lah kalau nak ada stok lagi mungkin boleh anda nanti kita insyaAllah lah kita cuba keluarkan sebab kita pun ada dapat permintaan daripada penerbit buku di Kuala Lumpur untuk kita terbitkan semula buku-buku ini Okey. Okey, terima kasih Datuk. Jadi kita dapati semua dalam ni macam mana perjalanan Datuk dari mula belajar dari siapa dan Datuk juga salah seorang daripada penulis jemputan dan penceramah jemputan dan juga menghasilkan buku-buku tentang mental fizik ini. Jadi orang kata selama ini Datuk membuat kajian mental fizik ni, apakah tools, apakah kaedah yang Datuk biasa gunakan dalam Datuk punya kajian mental fizik ni? Boleh Datuk sharekan dengan kita supaya semua orang tahu adakah Datuk punya kajian ni sama ke ataupun ada lain ke? Boleh Datuk ceritakan, share dengan kita? Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang metafizik, penomboran ataupun daripada tarikh lahir lah saya dapati bahawa kaedah mengenali diri ni daripada tarikh lahir ni memang dah ada dah belum zaman internet lagi, zaman dulu pun dah ada kaedah-kaedah macam ni. Tetapi kaedah-kaedah itu tidak disertakan dengan bukti-bukti bahawa orang kata dalam bentuk kajian seolah macam satu buku cerita yang tidak ada satu novel yang tidak ada scientific data ataupun orang kata satu dokumen sokongan lah okey. Jadi apa yang saya buat ialah saya memperkenalkan kaedah penomboran ini, saya letakkan dalam blog saya letakkan dalam Instagram saya, macam mana saya buat kajian itulah. Okey, contohnya, di sini adalah pola 573. Okey, 573 ni asalnya daripada guru saya dulu, dia kata 573 ni kena tikam daripada belakang. Tapi kita dapati bahawa mungkinlah isu-isu tu tikam belakang pun ada, tapi dia lebih kepada 573 ni mudah bergaul dengan orang kenamaan. Okey. Sebenarnya orang kenamaan ni pun orang kenamaan jugalah kan, tapi kita dapati tak semua orang yang ada 573 ni bergaul dengan orang kenamaan jadi kita letakkan di situ mudah bergaul dengan kenamaan. Jadi anda lihat kat sini, ini ada 1 2 3 4. Contoh-contoh orang kenamaan lah. Okey. Okey, lepas tu kita ada contoh lagi. Okey, 1 2 3 4 kat sini, termasuk juga orang daripada luar negara juga Okey. Lepas tu kita nampak di sini Tan Sri, Datuk Sri, Tan Sri, Datuk Sri apa semua, semua ada pola yang sama Ini juga ada Datuk Ustaz dan sebagainya, Tan Sri Datuk Sri, Datuk.
Jadi itulah, ini antara contoh-contoh lah ya. Kalau nak dapatkan lebih lanjut maklumat ni tentang apa yang saya buat tentang kajian daripada orang-orang sebenar ni, anda boleh lawat ke laman web saya, ataupun sekarang ni saya dah ada Instagram, dan juga kita ada dalam FB Dato' AD Metafizik juga, anda boleh lawat ya. Kita boleh tengok macam mana saya buat kajian-kajian ni kepada setiap pola-pola yang ada dalam kehidupan manusia ni. Jadi adakah ini saja kajian Dato' ke ada tools-tools yang lain yang Dato' ada? Maknanya itu cerita tentang statik. Jadi adakah Dato' kaji statik saja ataupun Dato' ada buat kajian yang lain-lain? Maknanya ada kaedah lain yang Dato' buat kajian. Okey, ya, bagus. Jadi maknanya apabila kita menyebut tentang segitiga, dan kali ini kita buat dalam bentuk segi empat, di mana anda tengok sekarang ni, memang itu dipanggil statik. Okay, jadi maknanya kita permulaan masa kita ajar 2006, 2007, 2008 tu kepada statik je. Tetapi kita dapati bahawa statik ni macam tak cukup ya. Kerana statik ni dia macam terhad. Dia tidak ada penjelasan yang lebih lanjut lagi ya, padahal orang itu ada boleh pergi lebih jauh lagi dengan potensinya ya. Okey, contohnya di slide yang saya paparkan kat sini, sebelah kiri situ ada nombor 357. Okey, itu bawahnya adalah statik. Statik tu maknanya apa yang ada pada kita kekal lah ya, sebagai dorongan dalam hidup kita ni. Tapi sebelah kanan ni ada dua orang ya. Kita dapati, anda boleh tengok ada beza di antara petak statik kiri dengan petak statik pembayang statik. Maknanya kita memperkenalkan, saya mencipta satu lagi kaedah di mana saya naik ke atas. Okey, saya naik ke atas kiraannya. Dan kita dapati bahawa bila kita buat kiraan ke atas, kita dapati juga pola-pola yang ada dalam kehidupan manusia sebenar ni, ada dalam mereka punya potensi lah ya. Okey. Sebenarnya begini, pola statik ni kerana kita dapati, okey contoh kalau kita tengok sebelah kiri kita ni 15, 96, 1973. Okey. Jadi maknanya dia pola dia 6, 6, 1, 1, 3, 2, 5 lah Okey. Kalau orang tu lahir 6 hari bulan 6, 1973, sama juga dia punya pattern dia 6, 6, 1, 1. Kalau orang tu lahir 24 hari bulan 6 contohnya, ataupun 6 hari bulan 6 1973, sama je. Jadi maknanya apa beza di antara mereka-mereka ni? Jadi saya pun terfikir dan akhirnya saya dapat jawapan, kita naik ke atas. Tak dapat nak turun ke bawah, kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas, barulah kita dapat kaedah pembayang ini yang kita perkenalkan. Tapi sebenarnya bila kita kaji lebih lanjut lagi, petak pembayang ni menceritakan tentang keturunan. Okey, jadi maknanya dah pergi jauh dah tu saya punya kajian ni. Daripada kita punya statik tu hanya statik saja, dan akhirnya kita dapat mengenali keturunan sekali. Maknanya apa yang berlaku dalam keturunan kita itu antara sebelah mak atau sebelah ayah boleh dijadikan sebagai potensi kita ya. Maknanya potensi kita ni bukan hanya pada statik, tetapi pada potensi latar belakang kita, daripada keluarga kita ya. Jadi pada yang kita boleh teruskan legacy bisnes ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh keturunan-keturunan dulu. Okey, jadi maknanya kita menghasilkan satu bentuk petak yang boleh menceritakan lebih banyak lagi tentang seseorang itulah Okey, contohnya, okey, yang ni saya bagi contoh lagi, maknanya ada pola statik di atas itu. Okey, saya nampak. Okey, saya bagi contoh yang ni Tun Mahathir. Kalau kita tengok statik dia yang 10 bulan 7 1925 yang bawah tu 171788 dan sebagainya, tidak ada penjelasan tentang Dr. Mahathir ni dilantik sebagai Menteri Pelajaran dan juga sebagai Menteri Kewangan. Jadi maknanya kita tak dapat nak beri penjelasan. Tapi setelah kita naik ke atas, buat kiraan naik ke atas, kita dapati memang ada pola yang berkaitan dengan pelajaran, iaitu 642. 642 ni sebelah kiri ya. Dan kita dapati bahawa sebenarnya ayah Tun Mahathir adalah seorang guru juga. Okey. Jadi sebelah kiri, petak sebelah kiri ni adalah tentang keturunan ayah.
Dan tetap sebelah kanan ni adalah keturunan sebelah mak. Jadi kita boleh dapat buat satu penghasilan cerita lah tentang diri kita ni daripada mak, daripada ayah dan tentang diri kita ni. Jadi maknanya kita dapati ada pola 642 sebelah keturunan ayah. Dan juga tentang Menteri Kewangan. Menteri Kewangan ni ada pola dia. Pola dia ni 645. 645 ni tentang kewangan lah ya. Terutama sekali tentang perbankan dan juga berkaitan dengan institusi kewangan dan sebagainya lah ya. Okey, jadi maknanya kita ada buat kajian kepada pembayang sebab kita nak mengetahui lebih lanjut lagi bukan saja potensi kita tapi potensi daripada keturunan ataupun daripada latar belakang kita lah ya. Ya, betul. Maknanya seperti orang kata lah, kalau biasalah, kalau seseorang itu peniaga, bapak dia peniaga, anak dia akan ikut peniaga. Kalau bapak dia tentera, anak dia nak ikut tentera, macam gitu lah tu. Lebih kurang macam tu ya. Okey, ada lagi yang kajian Datuk ini tentang keturunan. Jadi mana kita salah satu potensi yang kita boleh lihat itu potensi daripada kita punya ancestor lah, maknanya kita punya susun jalur kita lah, maknanya seperti biasalah kalau orang raja, anak dia confirm lah raja lah kan. Jadi untuk potensi yang kita maksud biasanya kita boleh tengok pada kita punya ayah dan juga datuk nenek kita, apa potensi dia yang kita boleh ikut jugalah. Okey, jadi adakah ini saja kajian Datuk atau ada kajian lain ke? Okey, ada lagi. Okay, jadi maknanya ini tentang statik lah. Mana statik ni tentang diri kita, siapa diri kita, kata who I am lah ya, who you are, apa semua, apa yang kita akan buat, apa yang kita dah buat dan sebagainya lah. Okay. Tapi saya pun ada juga membuat kajian lebih lanjut lagi. Contohnya tentang kitaran tahunan. Okay, ini sebagai contoh lah. Contoh yang mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Agung mengalami ada food poisoning pada tahun 2020. Sebab tahun 2020 ni kalau ikut kitaran yang di-Pertuan Agong ni dia ada 5. Maksudnya dia sedang dalam kitaran 5. 5 ni maknanya ada masalah lah. Okey. Ini contohlah kitaran tahun ya. Dan juga kita ada buat kitaran dekad. Kenapa kita buat kitaran dekad ni? Sebab kita dapati kehidupan kita ini bukannya senang selalu ya. Ada masa kita susah, ada masa kita senang, ada masa kita kaya dan sebagainya ya. Kita dapati bahawa bila kita buat kaedah graf dekad 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, jadi kita dapati ada unsur-unsur yang memberikan kita potensi tambahan kepada statik kita ya. Maknanya ini adalah pengalaman yang dilalui oleh seseorang selain daripada petak statik ni lah. Okay, bagi contoh ni yang kat skrin sekarang anda ni, ini jadi World Youngest Self-Made Billionaire. Disebabkan pada tahun 2015 hingga ke 2024, 10 tahun punya dekad ni, dia ada pola tentang rezeki masuk dan sebagainya lah. Ya, ada pola 769 dan sebagainya. Jadi ini boleh menjelaskan lah seseorang itu berada dalam dekad yang bagus. Jadi bila dekad yang bagus, kita usahakanlah untuk dapatkan dekad yang bagus. Kalau dekad yang kurang bagus, contohnya dekad tekanan atau dekad halangan tu, yalah kita kena ikhtiar jugalah untuk mengatasinya. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat menjawab kita punya isu-isu, kita punya penjelasan kenapa kita melalui tempoh-tempoh dekad yang sedemikian lah. Jadi itu sebagai salah satu orang kata petunjuk lah. Jadi selama ni kalau statik, biasa kita Datuk biasa ajar kami, biasa kali ikut statik, orang ni boleh berjaya. Ada pola billionaire, ada pola untuk duit terkumpul, tapi bila dia datang dia kata, mengapa kehidupan saya ni masih lagi tak dapat kumpul duit, masih lagi bisnes tak berjaya. Jadi bila Datuk buat kajian lagi, dia dapati pada dekad tertentu dia ada menghadapi halangan dan juga kebocoran duit. Itu yang Datuk dapat kajian terbaru ni ya? Ya, betul-betul. Kalau kita tengok kan macam tarikh lahir individu yang ada di depan skrin anda ni, dia tarikh lahir statik dia tu tidak ada pola 769. Ya, pola 769 ni biasanya dikaitkan dengan kekayaan lah. Tak ada. Tetapi dalam dekad dia 10 tahun tu ada. Jadi maknanya kita apabila kita melihat tarikh lahir kita statik,
kita usahlah kata alamak memang sial lah hidup kita ni kan, ataupun tak bagus lah hidup kita ni dengan pola-pola ni. Tidak. Sebenarnya kita boleh tengok kepada dekad. Ada ketika dekad kita tu baik sangat. Jadi kita ambil peluang dekad itu. Jadi maknanya apabila kita melihat pada dekad ini, pada statik kita ni bukan hanya sebagai satu kata ketetapan. Dah hidup macam tu je lah, hidup macam tu je, okay? Hidup je lah ya. Tapi sebenarnya dekad tu ada mainkan peranan kita yang selanjutnya tentang kita punya kehidupan lah ya. Jadi ini adalah salah satu daripada kajian yang Datuk buat sendiri dalam bidang metafizik penomoran dinamik ni. Ya betul. Jadi maknanya kita buat juga tentang kita bukan saja tengok kehidupan tetapi tengok pada tarikh nikah. Pun boleh juga kita buat kiraan tarikh nikah, dan kita juga unjurkan tarikh nikah tu 10 tahun pertama macam mana, 10 tahun kedua macam mana jadi bukan saja statik pada tarikh nikah tetapi juga statik ataupun dinamik lah, kata dipanggil dinamik ni untuk kitaran dekad dan sebagainya lah. Jadi tarikh nikah pun jadi kita kena tengok jugalah adakah nikah tu pada tarikh yang betul. Jadi apa yang orang-orang dulu ni buat, dia ada cek, kalau jauh ada cek dia punya apa kata bulan kliwon dan apa benda semuanya. Jadi Datuk pun ada jugalah tapi dalam kaedah metafizik lah. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, orang dulu-dulu dia mengira contohnya macam primbon ataupun tajuk mulut, dia mengira hari sesuatu tarikh itu dia tidak melihat kepada jangka panjang. Maknanya kita bukan nak kahwin sehari je kan, kita nak kahwin dalam 10-40 tahun dan sebagainya, kalau boleh kekal selama-lamanya lah kan. Jadi maknanya kita kena tengok juga perjalanan kehidupan kita itu, ataupun perjalanan tarikh nikah kita itu, ataupun perjalanan tarikh pendaftaran syarikat itu. Jadi kita tengok dekad itu. Jadi maknanya kita lebih melangkah ke depan lagi dalam kaedah pengiraan tarikh lahir, tarikh daftar syarikat ataupun tarikh nikah dan sebagainya lah. Jadi apa kata daripada kajian ni kita salah satu kita merancang. Itu untuk orang yang belum kahwin, yang dah kahwin nak kena nikah lagi ke? Yalah, gini ya. Yalah, apabila sesuatu tarikh tu kita dah tetapkan, jadi maknanya kita kena hidup seadanya lah. Maknanya hidup seadanya, kita menerima komponen-komponen dalam kaedah pernikahan kita tu ya. Dalam kiraan pernikahan ini ada juga tentang dikira tentang keserasian, tentang masalah kewangan dan sebagainya. Jadi maknanya kalau siapa yang dah bernikah kan, lepas tu kita dapati kiraannya tu macam tak berapa elok. Contohnya macam ada status kewangan, duit keluar lah, masalah perpisahan dan sebagainya. Ianya tidak semestinya kita tak bahagia. Ya, sebenarnya adalah untuk kita memahami pola-pola yang ada dalam tarikh nikah kita tu untuk kita gunakan sebagai satu panduan untuk membetulkan ataupun meningkatkan prestasi tarikh nikah ataupun tarikh lahir kita ataupun tarikh pendaftaran syarikat juga ya. Jadi maknanya tarikh ni sebenarnya bukanlah satu ketetapan tetapi adalah satu panduan untuk kita bergerak move on, bergerak lebih jauh lagi untuk kita betulkan suasana dan sebagainya lah. Jadi kita mengetahui untuk kita merancang, mengetahui kelebihan dan kekurangan supaya kita buat perancangan untuk memperbaiki kelemahan yang ada lah ya. Betul. Jadi maknanya kita buat itu adalah untuk kita merancang. Contohnya, saya bagi kat sini dekat slide ni, ada seorang klien namanya Mama Norli dia telah buat satu perusahaan biskut dan juga kek tapi lebih kepada biskut lah, tapi lebih pada biskut raya sebenarnya. So dalam tahun 2014 beliau telah memanggil saya turun ke kilangnya di Parit Sulong ada tu. Okey, jauh tu Parit Sulong Batu Pahat ya. Tengok kilangnya macam mana Okey. Jadi dia mengadu bahawa perniagaan itu macam tak bergerak. Okeylah, kuih raya kan, tunggu raya je lah kan. Raya pun raya puasa je lah. Jadi raya-raya yang lain mana ada pendapatan atau sale-nya. Okey, jadi tak apa.
kita tengok balik daripada tarikh daftar syarikat dia sebelum ni kurang bagus, ya, macam ada unsur-unsur tidak macam ada unsur-unsur orang kata ada halangan lah, lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi maknanya saya telah buat kiraan dan saya bagi tarikh yang baru untuk dia daftarkan, iaitu pada 10 hari bulan 12 2014. Okey, jadi maknanya kita bagi dia tarikh 10 2012 2014, ya. Jadi maknanya kita dapati tarikh yang sedemikian ini bagus, bukan saja dari segi estetiknya, itu kalau kita tengok sebelah kirinya. Okey, ada nombor 7, ada 769 tentang orang ramai, tentang networking dan sebagainya. Dan juga kita gabungkan tarikh 10 dan 12 dengan 2014 ni dengan tarikh lahir pemilik bisnes. Kita dapati tarikh yang sedemikian yang kita pilih tu ada juga pola tentang kekayaan. Okey, jadi maknanya kita dapati dia ada boleh untuk bergerak lebih baik lagi lah, ya. Okey, jadi maknanya kita dah tengok kat situ, tapi sebenarnya dia pun sendiri dah ada pola 20/1/1968 ni, ada pola-pola kekayaan 769 kalau tengok sebelah kanan kita tu, ya, peta tu. Tapi kenapa jadi macam tu lah? Okey, jadi maknanya kita dah bagi macam konsultan atau konsultansi, kita tawarkan dia untuk membuat tarikh pendaftaran syarikat yang baru. Okay, jadi anda tengok kat bawah ni ada gambar ini, nama usahawan Norli binti binti Ahmad rasanya. Jadi nama syarikat Norli Products, ya. Jadi nilai jualan 2015 ya. Yang kita bagi tarikh daftar tu 2014. Tapi sekarang ni 2015 ialah 4.1 juta. Jadi maknanya dia bagi feedback kepada kita selepas tarikh pendaftaran dia buka syarikat yang baru tu, ada order masuk yang banyak sampai 4 juta. Okey. Jadi maknanya dia ada peluang yang begitu bagus dalam perniagaan dan sebagainya lah, ya. Jadi maknanya kita gabungkan semua ni, dekad, kitaran tahun, untuk kita bantu klien kita untuk merancang sesuatu lah, perniagaan, pernikahan dan sebagainya. Jadi daripada kajian Datuk ni, kalau sesuatu perancangan yang diberi tidak hanya bergantung pada estetik saja, Datuk akan gabungkan kepada beberapa kajian seperti gabungan tarikh lahir dan tarikh daftar syarikat, kitaran dekat syarikat, kitaran semua sekali, untuk dapatkan satu keputusan yang baik, untuk bagikan satu energi yang baik pada syarikat tersebut. Macam itu, Datuk? Betul. Jadi maknanya kita gabungkan berbagai kaedah kita ni untuk kita mencapai satu tahap yang untuk kita dapatkan satu macam titik permulaan untuk dia buat kejayaan yang baru, ya. Macam dia nak buka satu buku baru lah dalam kehidupan ataupun dalam perniagaan ataupun dalam pernikahan dia lah, ya. Jadi itu yang kita buatkan lah. Jadi pun kita pun ada buat kajian juga ni. Yang ni. Yang ni orang faham kita jugalah, ya. Okey, macam mana dia kalah pun kita boleh tahu. Okey. Sebab kita di sini ada tentang kitaran yang berkaitan dengan dekad dia halangan sampai 2022. Cuba tengok. 2013 sampai 2022. Agaknya kes mahkamah ni masih lagi berjalan kot. Kita tahulah, ya. Okey. Jadi kita tengok pada 2018 grafnya rendah, bulanan rendah. Bulan yang rendah. Tahun pula tahun halangan 2018 tu. Lepas tu pada hari pengundian itu ataupun PRU ke-14 tu, hari itu adalah hari 8, hari tekanan dia, ya. Jadi maknanya dia kehilangan sebelah sana, sebelah timur laut itu adalah Sabah Sarawak. Sebelah barat daya ni adalah Putrajaya, Melaka dan Negeri Sembilan. Jadi maknanya ini adalah satu poin yang kita boleh cari supaya kita dapat menggunakannya untuk mengatasi ataupun kita memilih hari-hari yang baik ataupun hari-hari yang kurang baik dalam kehidupan kita lah. Jadi sebab itulah kita ada mencipta kaedah diary metafizik. Daripada yang kita buat kajian tadi tu, kita buat diary metafizik, ya. Ataupun kita namakan juga software integrasi. Maknanya dia boleh dapatkan dalam diary ataupun dalam software. Diary ni dalam bentuk PDF lah. Software ni dalam bentuk Excel lah, ya. Okey, tapi berapa software harganya tu, Datuk? Ya? Berapa harganya tu?
Nanti harganya kita akan bagi tawaran baik punya sebab ni nak tahun baru ni kita bagi baik punya okey. Okey tu, insya-Allah. Cuma saya nak beritahu yang software integrasi ni dia berbeza sedikit sebab dia ada kiraan jam. Jadi maknanya diary metafizik ni PDF dia tak ada kiraan jam. Sebab tak mampu kita nak print banyak-banyak sampai kiraan jam, setiap jam sampai 365 hari nak print tebal tu jadi kita bagi software Okey, di sini saya bagi testimoni pada 1 November 2014. Okey, saya telah menang cabutan TV Toshiba 32 inci. Dan pada petangnya itu saya menang cabutan pertama emas RM3,000. Jadi kalau kena tengok situ ada dia punya masa-masa dia, ada arah dia dan sebagainya. Okey, saya ingat lagi masa nak cabutan pertama tu yang RM3,000 tu saya tahu saya kena berdiri di satu tempat di arah, tak silap saya arah barat ke macam mana jadi saya pun cari arah barat, saya berdiri kat situ. Tiba-tiba terdengarlah pengumuman yang saya menang pada waktu yang saya nak diisytiharkan menang tu memang saya berada kat situ. Padahal sebelum tu saya duduk kat kafe je sebenarnya. Jadi kita boleh tahu pada hari, pada waktu tertentu tu kita ada kejayaan, maka kita buatlah sesuatu tu dengan lebih semangat, dengan lebih berusaha baik lagi dan sebagainya lah. Tapi tadi Datuk tak cerita pun pasal cerita arah tadi, tiba-tiba termasuk pasal arah pula tu. Okey. Jadi tentang arah ni memang memainkan peranan penting bila kita buat kajian tentang arah ni dapati 80% masalah individu-individu yang bermasalah dalam kehidupan, dalam perkahwinan, dalam perniagaan adalah kerana masalah arah, disebabkan oleh arah jadi bila seseorang itu berada pada arah yang lain ataupun arah yang tidak kena dengan dirinya, maka dia akan mendapat kesusahan dan sebagainya lah. Jadi maknanya keadaan arah ni pun ada dalam metafizik kita dalam penomboran Jadi nanti sesiapa yang beli dari metafizik software integrasi ni, kita akan ajar bagaimana nak gunakan potensi jam, potensi arah nanti, ya Datuk? Betul-betul. Sebab kaedah ni sebenarnya digunakan oleh orang yang buat sale ataupun jualan sebenarnya, seperti orang insurans, orang yang buat multi level dan juga orang yang buat trade saham, trade forex dan sebagainya lah. Mereka memerlukan waktu yang sesuai untuk mereka buat sell and buy, jual beli dan sebagainya lah. Jadi ini adalah di antara panduan yang boleh mereka gunakan untuk buat perniagaan mereka lah. Jadi ada lagi kajian Datuk yang nampak menarik, banyak komponen-komponen dan kaedah-kaedah kajian Datuk ni. Ada lagi ke kajian yang kaedah-kaedah Datuk buat lagi? Boleh kita kongsi sama? Okey. Jadi maknanya apa yang kita buat kajian tadi tu berkenaan dengan penomboran ataupun graf hayat adalah tentang diri kita iaitu penomboran tarikh lahir ataupun tarikh nikah ataupun tarikh pendaftaran syarikat lah Okey, tapi masalahnya bila tahun 2009 itu saya dapati bahawa bila seseorang itu ada pola-polanya ada. Dia boleh berjaya tapi tak boleh berjaya juga. Jadi maknanya apa yang tertinggal kat situ Jadi 2009 saya pun mencari-carilah apa formulanya. Jadi saya dapati adalah kerana kekurangan energi. Jadi maknanya seorang itu pola dia cantik, pola dia bagus sangat, tapi tak dapat pergi jauh sebab dia punya energi dia tu terhalang, tak dapat nak perform lah katakan, tapi potensinya ada. Jadi pada 2009, 2010 dan sebagainya saya mula memperkenalkan dipanggil ikhtiar energi seperti mana anda tengok dekat skrin depan ini sekarang. Ini di sebelah kiri tu masa kita berkumpul ramai-ramai. Ni sebelum PKP dah ni sebelum PKP dah ni tahun 2011 dulu kita berkumpul di parking Masjid Sultan Ibrahim Muar kita berkumpul ramai-ramai situ, kita buat ikhtiar energi. Tapi sebelum tu kita tak panggil ikhtiar energi, kita panggil doa kekayaan. Tapi sekarang ni kita tukar kepada ikhtiar energi kerana dia melibatkan energi jugalah
Dan di sebelah kanan itu kalau tengok situ masjid. Mesti orang tahu masjid apa tu ya. Masjid Shah Alam ya. Jadi mana kita buat program-program yalah dekat-dekat area-area yang kata berkat dan juga yang mempunyai aura yang bagus dah ya. Tapi itulah sekarang ni PKP ni kita tak dapat jumpa. Akhirnya kita jumpa dekat Zoom ajalah. Itu ada apa ni yang kita buat Zoom pada 10 September gitu ya. Jadi itulah kita boleh buat macam kaedah energi ni dalam bentuk Zoom pula kali ni ya. Maknanya salah satunya adalah kaedah energi. Orang kata energi tu banyak kaedah lah. Salah yang terbaik adalah kita doa. Jadi doa yang terbaik adalah doa beramai-ramai. Jadi kaedah satunya kita berdoa beramai-ramai lah. Jadi oleh kerana kekangan PKP ni kita tak boleh berjumpa, jadi kita boleh berjumpa di alam maya. Jadi kita buat energi doa melalui Zoom. Gitu tu. Ya betul. Tapi sebenarnya kaedah ikhtiar energi ni pun memang kita buat jarak jauh sebenarnya. Bila kita berkumpul di MUA ataupun di Masjid Shah Alam, ada orang daripada Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan pun nak join sama ya. Jadi kita pun terfikir jugalah, alamak takkan kita nak berkumpul di tempat yang orang tak dapat nak datang lah. Jadi kita buat secara jarak jauh ya. Kita tingkatkan energi kita dan kita buat perkhidmatan ni secara lebih menyeluruh lagi lah ya. Okay. Jadi untuk doa energi melalui Zoom ni kita akan berterusan ya tu. Setiap bulan rasanya ada buat ya. Ya betul, kita ada buat. Kita ada pilihan kita buat secara bulanan ataupun ada hari terpilih ya. Sebab ini seperti mana saya beritahu tadi, ada orang potensinya bagus, pola 769 lah, pola 72 lah, pola 69 lah, tapi tak dapat nak pergi kerana dia dapati bahawa energinya kurang ya, disebabkan oleh suasana. Contohnya lah sekarang ni pun tahun 2021 ya. 2021 ni kita macam disekat kita punya fizikal kita ya, sebab 2021 ni adalah 2021 kiraannya 5 ni halangan. Maknanya kita tak boleh buat apa lah, kita terhalang lah, kita tersekat lah ya. Jadi pendapatan kita terjejas, skill kita terjejas, emosi kita pun terjejas jugalah ya. Jadi dia berkenaan dengan energi yang kita kena jana lah ya. Selain daripada tarikh lahir yang bagus itu ya, kita buat perancangan untuk kehidupan seseorang itu, kita buat juga energi untuk orang itu dapat ikhtiar untuk pergi lebih jauh lagi dalam kehidupannya ya. Ya, nampaknya daripada apa yang Datuk jelaskan senarai tadi, banyak kaedah yang Datuk gunakan. Jadi ini ini testimoni peserta ni. Jadi kebanyakan boleh Datuk terangkan apa testimoni ni peserta ni? Okey. Peserta ni pun ada dalam grup Zoom ni ya. Saya nampak tadi. Pada 2012 individu ni datang ke kelas saya. Kita ada buat seminar pada masa 2012 tu, kita buat seminar bisnes berjaya kaya. Tengok kat situ saya tu macam muda lagi lah ya. Okey. Muda lagi tu, handsome lagi. Ya, okey, kita buat kursus 2012 di sebuah hotel di Kuala Lumpur lah ya. Jadi individu ni datang ke kursus saya dan juga dia datang untuk beberapa program berdoa kekayaan ya, seperti di MUA dan juga di di Kuala Lumpur dan sebagainya lah ya. Jadi pada tahun 2017 beliau telah mendapat kejayaan sebagai entrepreneur ECER ya. Dia punya jualan dia 4 juta sebulan ya. Jadi maknanya inilah ikhtiar yang kita membantu masyarakat. Kita nak bantu masyarakat ya untuk merealisasikan kejayaan yang ada pada seseorang itulah ya. Jadi kita gunakan kaedah penomboran, strategi dan juga kita tambah dengan ikhtiar supaya membantu mana-mana individu pun ya. Ini satu contoh saja yang testimoni, ada lagi beberapa testimoni yang lain yang kita boleh tunjukkan bahawa mereka ni telah berjaya kerana dapat mengatasi halangan-halangan dan juga masalah-masalah dalam kehidupan mereka lah ya. Dan saya dengar juga dia ada kolej swasta sendiri. Hebat tu. Ya, sebab sekarang ni memang dia ada dalam dekad tentang pendidikan. Dia dah berubah daripada membuat satu perniagaan barangan frozen kepada pendidikan, dia di college. Jadi sebab apa? Sebab dekad dia dah berubah.
Jadi maknanya kita tahu dekat dia berubah, dia boleh teruskan membuat tentang college dan pendidikan dan sebagainya. Dari testimoni tu dah ada, testimoni maksudnya potensi dah ada di situ. Ya, Kita dah boleh betul. ikut tu. Okey, jadi juga kalau kita tengok kat sini, ini testimoni sendirilah. Takkan testimoni orang aja. Ni testimoni saya sendiri ni. Pada tahun 2009, cuba tengok tu jumlah cek kita tu. Okey. Jadi kita gunakan kaedah penomboran untuk main saham. Ini masa ni saya berada di syarikat Tok Glove tu. Mereka tawarkan saham, jadi kita pun gunakan peluang untuk membuat saham. Kita gunakan kaedah pola 336 sebenarnya. 336 ni ada tentang saham. Jadi ada hari waktu yang bagus untuk kita membeli dan kita menjual, ya. Ada sekali tu saya teringat, untuk saya jual satu saham ni dapat 98,000 tak silap saya. Saya dekat rumah je. Saya pakai kain batik je. Okey, saya pakai baju t-shirt je. Lepas tu saya tengok pukul 3.30 tu gram saya naik, saya terus sell. Jadi maknanya dapatlah banyak tu dan sebagainya. Okay, jadi maknanya ini antara kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan untuk panduan kita lah, ya. Jadi banyak juga kaedah yang Datuk kaji dan gunakan lain daripada orang lain lah. Lain maknanya salah satunya macam tadi macam petak statik semua orang ada. Semua sipu-sipu metafizik semua ajar benda yang sama, tapi Datuk ada kelainan, iaitu ada petak pembayang, ada kitaran tahun, kitaran dekat, arah, lagi ada posisi tahun, potensi jam, potensi minggu, potensi bulan. Banyak, memang banyak kajian Datuk ni. Memang apa kata teristimewa lah. Jadi maknanya memang kaedah saya ni agak rumit sebenarnya. Jadi maknanya kaedah ini memerlukan sebenarnya personal touch, one by one. Sebab tu kalau anda lihat, saya daripada 2006 lagi dah pergi aktif. Tapi saya tidak macam dikenali oleh khalayak umum ramai, ya. Saya tak kenal ramai, ya. Disebabkan oleh kerana saya memfokuskan kepada individu. Sebab ini memerlukan personal touch, ya. Arah dia, dekat dia, tahun dia dan sebagainya. Jadi kita kena setiap orang tu ada dia punya isu-isu dia berbeza lah, ya. Tapi kita pun ada jugalah kita buat kelas-kelas sekali-sekala lah, ya, untuk bagi maklumat secara umum, ya. Jadi kita buat kelas umum, nanti kita akan buat selepas ini kelas dalam bentuk Zoom nanti secara umum lah. Tapi kalau nak lebih fokus dan lebih khusus kepada diri sendiri, lebih baik kita buat personal coaching lah, ya. Dipanggil personal coaching untuk kita lebih baik lagi dalam merangka strategi dalam kehidupan kita tu. Okey, siapa yang berminat untuk dapatkan laporan-laporan, berminat untuk dapatkan diary metafizik, software integrasi dan juga personal coaching, boleh hubungi admin untuk kita dapatkan semua bahan dan juga kita setkan masa untuk personal coaching dengan Datuk, ya. Ya, betul, boleh. Okey, ini adalah laman web Datuk, ya. Dan juga orang panggil sekarang ni sosmed social media, medsos. Bunyi macam sos pula. Okey, siapa yang kalau on page tu adalah bahan-bahan yang Datuk ada, iaitu siapa nak kita ikhlas, siapa nakkan laporan-laporan metafizik dan juga untuk dapatkan kelas, laporan dan juga personal coaching yang Datuk lah, dan juga untuk dapatkan untuk energi bahan ada juga kat situ, macam-macam ada, ya Datuk, kat situ. Macam-macam kita ada, tapi kita kena tahu apa individu tu nak apa dulu, jadi baru kita sediakan apa kehendak dia, ya. Boleh hubungi admin lah ataupun boleh hubungi Datuk sendiri, ya. Okey Datuk, untuk kita tajuk pada hari ini, untuk yang tajuk utamanya sebenarnya kita nak review tentang 2021 dan juga 2022. Jadi kita nak lihat fenomena semasa yang berlaku pada 2021, 2020 dan 2022, kalau boleh lah.
Boleh Datuk ceritakan dari segi fenomena, dari segi metafizik, apa yang berlaku, macam mana kata sesuatu berlaku, dan pada metafizik tu dah menunjukkan ianya berlaku dan akan berlaku. Okey, baiklah. Memang tajuk utama kita sebenarnya tentang review 2021 ya. Tadi cuma kita bagi pengenalan sikit pada mereka yang belum mengenali kaedah saya lah ya. Okey. Sebenarnya tahun 2022 2022 ni sebelum kita cerita tahun 2022, kita tinjau balik, imbas balik tahun 2020 yang lalu lah ya. Sinopsis tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 ni kita tahu tahun itu bermulanya kita punya PKP, kita punya pandemik, kita punya virus COVID-nya. Okay, disebabkan kebetulan ya, sebab kalau ikutkan Malaysia pada tahun 2020 adalah kitaran tahun 7. Okey, cara dia kalau anda tengok dekat skrin depan ni 31/8. Itu tarikh merdeka 31/8/1957. Tapi kali ini kita kira 2022. Mana kita gantikan 1957 tu dengan 2020. Okey, kita kira 2020, maknanya kita nak tahu apa yang berlaku pada 2020 untuk tarikh tu ya. Jadi 31/8/2020 campur dapat satu digit saja, iaitu 7. Sebenarnya tahun 7 ni tahun kerugian, kehilangan dan ujian. Jadi kita dapati tahun 2020 ni memang negara Malaysia ya banyak kerugian yang berlaku ya. Itu contohnya kata industri pelancongan yang kerugi lebih 100 bilion dan sebagainya lah ya. Okay, saya pun takut jugalah sebab 2018 dulu kata negara kita nak bankrupt kan, ada hutang 1 trilion dah. Jadi macam mana ni ya? Jadi maknanya takut jugalah ya. Jadi maknanya dia menguji kita punya sebenarnya menguji mental dan spiritual kita lah ya. Untuk sebenarnya mempersiapkan kita untuk ke tahun 8, ke tahun yang seterusnya ya. Lepas 7, 8 kan. Jadi 8 ni sebenarnya tentang tekanan. Jadi pada tahun 2021 kita dalam kitaran tekanan lah ya. Tapi begitulah 2020 kita berada dalam kitaran yang kerugian, kehilangan dan ujian berat tapi sebenarnya ujian tu pun tak berapa sangat lah ya. Kes tu pun ratus-ratus je. Tapi bila masuk 2020 tahun tekanan, kesnya sampai puluh-puluh ribu ya. Hari ni pun saja dekat 19,000 rasanya, tak silap saya Ya, 19,000. Jadi maknanya kita tengok Malaysia, tapi dunia kita tengok jugalah. Dunia ni adalah kiraan fenomena 8. Ini satu kaedah saya yang baru, di mana kita mengira dunia. Jadi maknanya kita kira dunia punya fenomena iaitu 20-20 dan kita campur sekali lagi 20-20. Jadi maknanya 20 campur 20 jadi 80. 80 ni jadi 8 lah ya. Jadi 8 ni tentang tekanan. Jadi sebenarnya bukan sahaja fenomena ni berlaku di Malaysia tetapi berlaku di seluruh negara jugalah ya. Di seluruh negara berlakunya tekanan. Jadi tekanan ni menguji ketabahan dan kesabaran kita. Jadi 2020 ni satu tahun yang tak berapa bagus untuk kita jugalah ya. Sebab nak mulakan perniagaan di kala tahun kerugian, PKP, ekonomi ditutup dan sebagainya ya, menyebabkan ramai kerugian dan sebagainya lah ya. Dan fenomena tekanan ini menguji mental kita dan sebagainya. Okay, tapi bila masuk 2021, bila masuk 2021 ni 2021. 2021 ni maknanya kiraan dia 5. Dan sebenarnya 5 ni biasanya dikaitkan dengan halangan. Ya. Kitaran 5 ni adalah kitaran halangan. Jadi banyak benda yang tertangguh lah ya dalam 2021 ni ya. Slide ini sebenarnya saya sediakan pada tahun 2020 lagi. Jadi maknanya sekarang ni kita dah berada dalam bulan September 2021. Jadi kita boleh imbas balik lah ya, apa yang terjadi untuk 2021 ni ya. Sebab Malaysia dalam tekanan ya, iaitu 31 campur 8 campur 2021 jadi 8. Ya, 31 campur 8 campur 2021 jadi 8. 8 ni tekanan. Dan dunia pula 2021 ni jadi 5. 5 ni halangan. Jadi maknanya Malaysia berlakunya tekanan, dunia berlaku halangan. Jadi banyak benda yang tak berapa menjadi pada tahun ini ya. Banyak perkara-perkara yang tertanggung dan sebagainya.
banyak isu-isu orang kata masalah-masalah yang berlaku dalam tahun 2021 ni. Nak vaksin ke, tak vaksin ke, vaksin yang pertama, vaksin kedua dan sebagainya lah, macam-macam. Ya. Dan jadi maknanya apa yang berlaku pada tahun 2021 ni adalah sebenarnya mengajar kita untuk cari pendekatan berbeza kepada sesuatu masalah. Itu dia punya tujuan asal kitaran 5 ni. Kan? Jadi apabila kita sendiri ni berada dalam kitaran 5, kita hendaklah cari penyelesaian kepada masalah-masalah halangan yang kita hadapi tu, ya. Mencuba berbagai-bagai pendekatan, ya. Banyak perkara tak menjadi, jadi kita sama ada tangguhkan dulu ataupun kita tukar-tukar pendekatan, ya. Contohnya lah macam sekarang ni kes COVID tinggi, ya. Jadi kerajaan telah menukar banyak polisi sampai orang pening, ya. PKPC apa tak tahulah saya apa macam PKP lah, ya. Okay. Jadi maknanya kita tukar pendekatan kita tu sebab tahun 5 ni bukannya untuk kita mencari penyelesaian mutlak, adalah untuk kita mencari penyelesaian yang pelbagai kepada sesuatu masalah yang kita hadapi itulah, ya. Jadi masalahnya biasalah masalah kesihatan yang menangguh kerja-kerja dan perniagaan kita, ya. Tapi itulah bila tengok balik, yang kelakarnya tahun ini kan tahun 8 kan. Malaysia 31 campur 8 2021 jadi 8 kan. Jadi maknanya Malaysia pun sebelum ini diperintah oleh Perdana Menteri ke-8. Perdana Menteri ke-8 kan. Jadi maknanya negara Malaysia 8, Perdana Menteri pun 8. Jadi macam-macam banyaklah ceritanya lah. Jadi Perdana Menteri pun sendiri, macam-macam dia punya cerita politik dia. Memang macam lah, ya. Tapi yang menariknya, bila dia meletak jawatan dan dia ganti dengan Perdana Menteri ke-9, suasana senyap je. Perasan tak? Lagipun sekarang ni pun bulan 9 sekarang ni, ya. Jadi maknanya bulan 9 ni, 9 tu, angka 9 dia satu angka tentang kejayaan, tentang tawaran, tentang sukses, ya. Maknanya daripada bulan 1 sampai 8 hari tu kan, macam-macam nak cerita, ya. Kita pun tertekan, stres, kita pun jadi macam gundah gelana dan sebagainya, ya. Tapi bulan 9 ni macam tenang aja, pelik, ya. Jadi mungkin itu adalah bulan 9 kita, ya. Jadi maknanya bulan 9 ni, untuk makluman semua, bulan 9 adalah bulan pilihan. Saya ulang sekali. Bulan 9 ni adalah bulan pilihan. Ada 4. Okay. Sama ada kita meneruskan apa yang ada, apa yang kita dah buat selama ni, teruskan, tapi kita menambah baik. Baiklah sebab kita kan melalui kitaran 5 halangan. Jadi halangan itu memerlukan kita buat perubahan. Jadi maknanya kita buat perubahan lah. Ataupun kita mengubah. Kita mengubah cara kita. Kita mengubah cara lain lah. Kita buat cara lain lah, ya. Okay. Ataupun kita tinggalkan. Tak nak buat lah. Tak nak buat lagi dah. Yang keempat, kita boleh buat sama ada kita buat pilihan 1 atau pilihan 2. Kita boleh buat, kita gabungkan. Maknanya kita buat yang baru, tapi kita teruskan juga yang lama. Pun boleh juga. Jadi maknanya bulan 9 ni penting. Sebab untuk anda memilih yang mana satu perjalanan anda. Sebab bulan Oktober ini adalah bulan momentum untuk 2022. Okey. Jadi maknanya kita nak bersedia momentum ni, ya. Tengoklah. Kerajaan pun petang tadi dah diumumkan Kementerian Komunikasi, ya, telah mengumumkan bahawa 15 Oktober ni diberi satu package untuk orang yang kurang kemampuan lah untuk dapatkan package internet, ya. Dan juga macam Kementerian Pendidikan mengumumkan bahawa Oktober ni sekolah dah masuk dan sebagainya, ya. Jadi maknanya bulan Oktober ni dah mula dah nak ke 2022 ni. Jadi maknanya apa persediaan anda tu nak buat. Jadi persediaan tu anda kena pilih. Jadi maknanya nak memilih ni pun satu hal juga ni kan. Kena tengok jugalah kitaran dekad, kitaran tahun kita, potensi kita, apa yang kita nak pilih untuk tahun 2022 ni,
Jadi tahun 5 ni adalah sebenarnya tahun yang banyak menghalang kita, ya, seperti kita menolak satu batu yang besar di hadapan kita, ya. Tapi sebenarnya inilah satu ujian kita, ya. Jadi kita gunakan tahun ini, tahun 2021 ni sebagai satu lonjakan untuk kita mulakan sesuatu yang baru, ya. Sebab sebenarnya kitaran 5 ni bukan saja halangan, tetapi halangan yang menyebabkan, yang mempunyai banyak dugaan dan cabaran, ya. Jadi dia menyebabkan kita ni rasa kecewa dan seterusnya putus harap dan putus asa, ya. Jadi maknanya itulah kita nampak ramai orang putus asa lah pada tahun 2021 ni, ya. Dan juga banyaklah kes bunuh diri pada tahun ini, ya, bercerai dan sebagainya, ya. Jadi maknanya apa yang berlaku tu adalah kerana mereka ini mempunyai masalah-masalah yang mereka hadapi tu, ya. Okey. Jadi untuk itu kita kena berusaha kuatlah, ya. Kita kena berusaha kuat supaya kita ini tidak begitu putus harap, putus asa dalam kehidupan kita ini, nah, ya. Okey. Jadi maknanya halangan itu boleh menyebabkan kita putus harap dan putus asa, ya. Okey, jadi maknanya kita seterusnya membawa kepada kemusnahan diri dan keluarga atau kejaya bisnes. Mana kita tengoklah yang bunuh diri, yang bercerai dan sebagainya lah, ya. Jadi kitaran 5 ni mengajar kita untuk atasi isu putus asa sebenarnya. Jadi memang kita ada perasaan untuk give up lah, ya. Tapi kita jangan give up. Kitaran 5 ni mengajar kita jangan give up. Jadi dia nak mengajar kita. Jadi maka usaha putus asa sebaliknya berusaha dengan pendekatan berbeza, ya. Macam pihak kerajaan lah, nak menyelesaikan masalah COVID pun satu hal juga. Buat PKP ni, buat PKP, vaksin itu, vaksin ini, buat fasa ini, fasa 2, fasa 3. Tak boleh juga. Tapi tak apa, teruskan dengan pendekatan yang berbeza-beza untuk menyelesaikan masalah COVID ni, ya. Dan juga tentunya untuk kita rasa tenang dan tabah, kita buatlah aktiviti-aktiviti kerohanian jugalah, ya. Dan untuk menyibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti keceriaan, ketenangan dan sebagainya, ya. Jadi kitaran 5 ni memang begitulah dia punya unsur-unsur kita. Ini baru kitaran 5 negara, kitaran 5 dunia, ya. Belum lagi kitaran 5 yang pada diri kita sendiri, ya. Okey. Jadi maknanya sinopsis tahun 2026. Okey, 2022. 2022 ni adalah kiraannya 2 campur 2 jadi 6. 6 ni apa? Rezeki, ya. Bila dah halangan, adalah rezeki. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebalik kesusahan tu ada kesenangan. 2 kali diulang. Dan ayat yang kali kedua diulang tu sebenarnya ayat ke-6. Okey, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi maknanya kesusahan yang kita alami selama ni ada kesenangan pada tahun 2022 ni tentang rezeki, ya. Jadi maknanya kita kena bersedialah untuk buat rezeki ni. Jadi maknanya kita, sebab itulah kita macam agak senyap sikit pada tahun 2021 sebab lagi pun tahun tengah tekanan, ya, tengah halangan. Jadi macam kita nak berusaha tu tak dapat nak usahakanlah, ya. Tapi sekarang ni 2022 ni tengah line clear ni, jadi kita ambil perubahan ataupun strategi untuk buat rezeki kita itulah, ya. Dan juga 2022 ni kebetulan kalau siapa yang belajar penomboran sebelum-sebelum ni, angka 6 ni tentang keluarga. Kebetulan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan keluarga Malaysia. Okey. Kebetulan jugalah, ya. Jadi tentang rezeki itu ada satu yang bagus pada tahun depan. Kita tengok ekonomi pun sekarang dah mula buka, ya. Langkawi dah mula buka, Angkor akan dibuka dan sebagainya lah. Banyak ekonomi, bidang-bidang ekonomi dah mula dibuka, kelonggaran dia bagi lah, ya. Dan juga 2022 ni, okay, ada satu special iaitu ianya adalah elemen besi. 6 ni adalah elemen besi, ya. Elemen besi ataupun elemen logam. Jadi salah satu elemen besi dan logam ni adalah emas. Okey, jadi kena tengok jugalah, ya, bagaimana faktor emas ataupun pelaburan emas yang boleh kita ceburi dan sebagainya lah, ya. Okey.
Jadi itulah kita sediakan seminar untuk hadapi 2022 ni. Okey, di mana pada seminar pertama, seminar 1 tu adalah seminar hadapi 2022. Dia ni tentang sinopsis tahun 2022 untuk dunia dan Malaysia. Ini secara umum lah. Kita nak tahu apa tahun itu untuk kita buat persediaan untuk menghadapi 2022. Yang kedua, seminar melalui 2022. Yang ni untuk kita diri sendiri, untuk kita target buat perancangan tentang diri sendiri untuk 2022. Iaitu kita ada kitaran tahunan diri, kita ada graf bulanan 2022 peribadi dan juga graf hayat 2022 peribadi. Jadi maknanya sekarang ni kita lebih kepada peribadi pula dalam seminar kedua. Dan tentunya kita ada seminar ketiga dipanggil gym. Oh, kita boleh gym gym angkat berat. Iaitu Guide Your Metaphysics, Gym 2022. Yang ini kita sebenarnya nak cuba bantu mana-mana individu yang nak ambil peluang untuk rezeki tahun 2022 ni. Kita ada bagi software integrasi metafizik, diary metafizik, 6 bulan pemantauan kita buat secara Zoom lah. Okay, kita nak pantau dia punya performance dia untuk 6 bulan lagi, dan juga kita masukkan juga dia dalam grup ikhtiar energy selama 6 bulan. Kita bagi 6 bulan untuk dia dapatkan kejayaan lah supaya orang boleh membina kejayaan pada tahun 2022 ini tentang 6 lah. Okay. Jadi maknanya bersedialah kita akan buat kursus-kursus ni mulai Oktober ini, dan seterusnya November, Disember ni kita akan maklumkan dalam jadual-jadual yang kita akan umumkan dalam media sosial kita. Jadi semua seminar yang Datuk bagi tahu ni ada kita sediakan dalam OnPay. Jadi nanti boleh kita akan sharekan link OnPay pada dalam kita punya grup Telegram. InsyaAllah nanti admin akan sharekan link untuk siapa-siapa yang nak berminat sertai seminar yang Datuk sharekan tadi. Jadi kalau boleh ramai-ramai datang untuk kita rancang dan boosterkan kita punya keadaan diri kita, ekonomi keluarga kita, insyaAllah Datuk. Ya, betul, insyaAllah. Sebab ini adalah peluang kita untuk membina balik semula rezeki kita yang telah tertangguh ataupun terjejas pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. Ini tahunnya. Jadi kalau tengok dari situ harganya nampak murah rasanya. Kat luar sana saya ada lihat orang yang personal coaching untuk 1 tahun dia orang kenakan yuran sehingga 15,000 untuk personal coaching. Ada sana konsultasi di luar sana nak personal coaching syarikat ni 15,000 kata. Datuk punya hanya tak sampai 3,000 pun, murah sangat ni. Rugi kalau sampai tak ambil lah. Yalah, sebenarnya kita bukanlah pasal harga. Kita sebenarnya nak meluaskan lagi ilmu kita. Harga ni adalah kos untuk kita sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk kita membina lebih banyak lagi individu yang berjaya nanti. InsyaAllah. Kita bukannya orang kata nak, kalau ikutkan ilmu tu rasanya harganya lebih mahal lah, tapi kita lebih nak membantu sesama kita, ya Tok. Betul, ya. Untuk seminar yang pertama tu, kalau ikutkan di situ harga seorang RM60. Jadi 2 orang RM80. Jadi kalau 3 orang RM90, jadi seorang RM30. Jadi kat dalam grup Telegram tu ramai, jadi masing-masing pandai-pandai lah nak pakat 3 orang untuk bayar untuk kawan-kawan dapat RM30 seorang lah kan. Pandai. Tak kisahlah janji kita dapat berikan maklumat-maklumat yang terkini tentang 2022 tu. Ramai-ramai datang ke seminar kita sebab ini peluang tahun 2022 ni tentang rezeki, dan juga 31/8/2022. 31 campur 8 2022. Jumlahnya adalah 9. 9 ni tentang kejayaan, tawaran, peluang dan sebagainya. Jadi 2022 ni memang timing ni sangat bagus, sangat cantik untuk kita membina kekayaan dan rezeki kita,
Ya, terima kasih Datuk. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya sesi Zoom pada hari ini, boleh Datuk berikan sedikit sepatah dua kata motivasi ke macam mana? Silakan Datuk. Okey, jadi maknanya kita telah mengalami satu fenomena atau kejadian yang menguji mental, fizikal, spiritual dan metafizikal kita ya. Jadi tahun 2020 dan 2021 mengajar kita supaya kita lebih tabah, lebih tenang untuk menghadapi isu-isu tentang halangan, tentang dugaan, tentang macam mana nak mengatasi apa jua masalah yang kita hadapi. Itulah ya. Jadi bila kita dah melalui selama 2 tahun, jadi tahun depan lah tahun yang bagus, jadi kita rancanglah tahun depan ni secara baik untuk kita pergi ke hadapan lagi lah ya. Okey, baiklah. Apa ni kita nak buka soalan ya? Ya. Dah buka soalan. Ada masa ke Datuk? Boleh? Sampai Boleh pukul ada masa lagi. Boleh kalau siapa nak ada soalan type di Telegram ya. Type dalam kita punya grup Telegram tu yang kita bagi Zoom 001 Datuk Edi tu yang Telegram tu, sila boleh bagikan kalau ada sesiapa soalan, boleh bagi soalan kat situ, saya cuba jawab lah ya. Kita bagi masa sampai pukul 11 je Datuk. Okey gini. Sebab kita punya ini pun tak lama kan. Jadi maknanya kita jawab mana yang ada dulu. Kalau ada soalan yang panjang lagi yang melebihi masa yang kita tetapkan, nanti kita jawab dalam program Zoom yang lain pula ya. Okey, ada soalan ke? Siapa-siapa ada soalan boleh berikan anda punya soalan. Ya, mungkin ada soalan tentang tahun 2021 dan sebagainya ataupun 2022. Tapi untuk 2022 nanti kita akan terangkan lebih lanjut dalam kursus-kursus yang berkaitan dengan 2022 lah ya. Okey, jadi maknanya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk menuju tahun 2022. Kita tinggalkan tahun 2021 dengan 2022 dengan pengalaman-pengalaman yang kita ada lah ya. Pengalaman kita ada untuk kita lakukan untuk lebih kejayaan kepada kita lah ya. Okey, boleh type dalam Telegram ya. Sebab kalau dalam chat ni kadang saya tak sempat nak tengok okey, tak apa. Ini, kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan tahun 2022, 2021 ataupun tentang tentang peranan apa semuanya, anda boleh bagi dalam grup Telegram kita lah ya. Nanti kita akan jawab dalam sesi akan datang. InsyaAllah kita akan buat sesi percuma ni lagi. Tak tahulah, mungkin kita buat dalam sebulan lagi, tengok pada jadual saya lah ya. Kita pun tak tahu lagi apa yang kita boleh untuk buat isu-isu yang berkaitan dengan kekayaan, kerezekian dan sebagainya lah ya. Okey. Jadi saya untuk hari ini kita tak ada soalan, tapi tak apa, kalau ada nanti anda boleh tanyakan soalannya. Okay, jadi maknanya saya serahkan kembali kepada Encik Saiful untuk menamatkan sesi kita pada malam ni. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okey, Datuk, ada pula soalan ni. Ya, ada. Ada soalan pula. Okey. Minta maaf tadi ada kesilapan teknikal, mana dalam grup kita tadi disable comment pula tadi. Kita dah openkan disable comment, jadi kita boleh. Okey. Okey, ni ada soalan daripada Okey, boleh. So maknanya saya boleh jawab ini. Sifat baik dan buruk yang banyak sangat nombor 8. Okey, ini ya. Angka 8 ini kita dapati tentang tekanan. Okey. Sebenarnya tekanan ini berasal daripada tanggungjawab. Maknanya 8 ini sebenarnya tanggungjawab. Dah lah tanggungjawab pula tu. Jadi bebanan lah, tekanan lah ya. Jadi apabila seseorang itu memiliki banyak angka 8, banyak angka 8 ini, dia mengalami tekanan. Ada juga kes yang mana dia tidak ada tanggungjawab apa-apa, tapi dia ada banyak 8. Jadi dia tertekan kerana tak ada apa-apa. Ada juga macam tu
Jadi maknanya dia tertekan kerana tidak ada apa-apa boleh menyebabkan dia jadi macam murung, anxiety, dia macam ambil dadah dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya orang banyak nombor 8 ni sebaiknya lah dia ambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab, kalau macam kita dewasa ni, untuk tanggungjawab yang paling senang sekali kita ambil tanggungjawab dengan membantu orang lah. Macam kita join NGO ya, untuk membantu sesama kita dan sebagainya lah. Itu antara nombor 8 yang banyak ni ya untuk kita selesaikan isu yang sedemikian. Ada Ada satu soalan lagi ni? soalan. Ada. Dia mesej kat personal saya. Dia nak tanya pasal majlis pernikahan pada 2021 dan 2022. Adakah tarikh pernikahan boleh dijalankan pada tahun ini dan tahun depan? Jadi macam begini tahun depan. Bagus soalan tu. Kalau ikutkan bila-bila je boleh kahwin, esok pun boleh kan. Okey. Tapi sebenarnya kita memilih tarikh tu ya. Sebab apa? Kahwinan ni banyak risiko dia. Jadi untuk mengurangkan risiko-risiko tu, jadi kita pilih tarikh ya yang ada mempunyai keserisian, kewangan yang baik dan sebagainya. Tapi sebenarnya hari apa-apa pun boleh nikah ya. Cuma bila hari-hari lain, bila hari-hari yang kita nikah tu adalah komponen yang tak baiknya macam duit bocor lah. Jadi kita boleh bersama pasangan untuk bersama-sama atasinya. Tapi kalau dapatlah tarikh yang baik, insya-Allah lah. Maknanya kita taklah pening sangat. Masalah-masalah kewangan ke, masalah keserasian tu taklah pening sangat. Jadi kita boleh fokus pada anak-anak, pada rumah tangga dan sebagainya. Okey, jadi maknanya pada tahun 2022 ni untuk tarikh nikah kena buat personal lah. Sebab tarikh nikah ni adalah secara umum. Contohnya kalau kita nak menikah 15 September atau 16 lah contohnya esok 16 September 16 September 2021. Tarikh tu umum. Jadi maknanya kita kena gabungkan dengan tarikh lahir orang itu dengan pasangannya ya untuk kita tahu dia punya gabungan tarikh nikah tu ya. Sebab kita tak boleh hanya memikirkan tak boleh mengira tarikh nikah saja tapi tarikh nikah dengan gabungan tarikh lahir orang itulah ya. Okey, jadi maknanya untuk tu kita minta yang bertanya tadi tu boleh personal dengan kita lah ya untuk dapatkan maklumat lebih lanjut tentang tarikh pernikahan. Ya, kita adakan sediakan laporan tentang keserasian dan juga laporan tarikh pilihan untuk nikah ya tu. Betul. Yes, sebenarnya saya ada bagi pilihan tarikh nikah lah. Biasanya saya bagi 5 ataupun 6 tarikh pilihan ya. Boleh pilih pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, boleh pilih. Tentunya pilihan yang pertama yang terbaik. Tapi kalau pilihan kelima, keenam tu masih boleh, tapi dah kurang lah dia punya komponen-komponen kebaikannya lah ya. Jadi maknanya kita buat satu laporan. Yelah, kita nak tahu dengan siapa kita bernikah, apakah perjalanan kehidupan kita nanti, bagaimana tahap keserasian dia. Kita buat 6 komponen keserasian untuk kita buat kiraannya sebagainya. Okey, di sini ada banyak nombor 8 di bahagian petak pembayang. Okey, yang ini pula berkenaan dengan nombor 8 banyak di petak pembayang ya. Okey, jadi maknanya soalan ini okey bagus. Maknanya seseorang itu dia tidak ada tentang mungkin kekurangan ataupun macam kurang lah nombor 8 di petak statik, tapi petak pembayang ni mana petak atas daripada statik tu pembayangnya. Jadi maknanya dia menunjukkan bahawa ada beberapa perkara ya. Menunjukkan bahawa keturunan dia mungkin mengalami kesusahan sebelum ni ya. Mungkin kehidupan dia itu agak susah dan sebagainya. Jadi dia terbitlah nombor 8 dalam dia punya petak statik itu ya ataupun petak pembayang tu ya. Okey. Jadi maknanya kalau nombor 8 ini yang banyak sebenarnya dia sama juga iaitu kita kena lakukan ambil tanggungjawab lah ya. Sebab bila banyak nombor 8 ini kita terasa tanggungjawab. Kalau kita tak ambil tanggungjawab itu macam kita terasa kosong. Jadi maknanya kita kena ambil tanggungjawab.
tak perlu nak jadi Perdana Menteri pun ya. Anda boleh je sebagai ahli sukarelawan, jadi sebagai ahli frontliner pun boleh ya, untuk membantu orang supaya anda boleh mengekspresikan statik ataupun pembayang anda tu ya. Okey, dan juga soalannya ada nombor telefon pun berikan energi tertentu. Nombor telefon. Okey. Nombor telefon ni gini cerita dia. Nombor telefon ni sebenarnya menunjukkan perjalanan kehidupan seseorang itu ya. Jadi kalau nombor telefon tu macam tidak berapa bagus, dia akan menunjukkan perjalanan seseorang itu tidak berapa bagus. Okey. Jadi kita ikhtiarkan dia tukar nombor telefon. Sebenarnya bukan saja nombor telefon kena tukar, tapi nombor-nombor yang lain juga ya, berkaitan dengan nombor rumah, nombor kereta dan sebagainya. Sebab begini ya, dalam kehidupan kita ini, kita ni sering kali macam ditolak-tolak ke arah tekanan atau ditolak-tolak ke arah halangan. Jadi apabila kita ditolak-tolak ke arah halangan, maka muncullah nombor-nombor tak bagus. Nombor kereta tak bagus, nombor telefon tak bagus, nombor rumah tak bagus. Jadi kita kena tolak balik dengan memilih nombor-nombor yang bagus. Itu je sebenarnya ya. Tidaklah nombor tu, telefon tu boleh mendatangkan kekayaan dan sebagainya ya. Itu mungkin boleh, itu satu bonus lah. Tapi isu asalnya adalah untuk kita menolak daripada kita masuk ke dalam lebih jauh lagi dalam tekanan, dalam kesusahan dan sebagainya. Jadi kita ubah mana yang kita boleh buat lah ya. Sebenarnya nombor telefon paling senang nak ubah. Kalau nak tukar nombor plat kereta, nak beli kereta baru tu tak boleh esok kan. Nak tukar nombor rumah, macam mana pula kan. Nombor telefon lah senang, kita ubah dulu. Lepas tu kita ubah nombor kereta, nombor rumah dan sebagainya lah ya. Okey, lepas tu soalannya nombor berapa pola perceraian dalam pernikahan? Okey, sebenarnya pola tentang perceraian ni ada banyak ya, ada banyak. Malahan ada juga pola menjadi ibu tunggal. Cik Saiful ada tak nombor ibu tunggal? Tak ada Bapa tunggal. Bapa tunggal. Ada, sebenarnya ada ya. Dia ada pola-pola tertentu ya. Antaranya ialah dia ada banyak nombor 8. Banyak nombor 8 juga boleh mendatangkan perceraian. Tapi sebenarnya dia bukannya datang perceraian pun. Dia sebabkan kerana nombor-nombor itu membawa maksud kepada personality, karakter kita ya. Contohnya kalau banyak nombor 8 ini sebab dia tanggungjawab, dia tekanan, stres kat rumah, stres kat tempat kerja, kat rumah pun macam singa rasanya kan. Jadi manalah pasangan pun tak boleh tahan kan. Anak-anak pun tak boleh tahan dengan tekanan itu ya. Contohnya macam tahun 2021 ni lah, ramai yang stres ya. Dalam berita petang tadi ya, yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan bahawa ramai orang stres apabila bermulanya MCO kedua ya, sebab tahun 8 stres ya. Jadi maknanya 8 itu juga boleh menyebabkan stres juga. Ada banyak lagi ya. Yang tu nanti kita akan buat satu khusus, yang tu sebenarnya ada khusus, kita ada buat khusus pola 72 iaitu tentang jodoh dan nikah dan perkahwinan dan perceraian lah. Kita ada buat tu ya. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut lagi dengan mendalam lagi dengan soalan. Okey, soalan kedua, soalan seterusnya, kalau rumah nombor 8 macam mana ya? Sudah. Okey. Bila kita kata nombor 8 ini, kan tadi kita kata 8 ialah tentang tanggungjawab ya. Mungkin ada anda jaga mak ke, ada jaga ayah ke, ada jaga adik-beradik ke, ataupun anda jaga atuk nenek ke, ataupun jaga mak mertua ke. Jadi ada tanggungjawab dalam rumah tu ya. Bila tanggung dan jawab, maka ada stres. Jadi maknanya kita kena bertenang apabila berada dalam rumah. Balik rumah tu stres je, tak boleh. Kita kena tenangkan fikiran kita bila nak masuk rumah tu. Yalah, kalau kita nak balik rumah, kita baca
bacalah sesuatu untuk tenangkan kita ya. Contohnya baca ayat kursi ke, baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ke, tak kisahlah apa-apa pun. Kita tenang dulu baru kita masuk rumah dan kita hadapi tekanan-tekanan yang berada dalam rumah nombor 8 itu dengan baik sekali ya. Okey, root number 1. 2022 harap tabah menghadapinya dan mencapai kejayaan ya. Okey, sebenarnya setiap kitaran tahun itu seseorang itu ada dia punya cara dia nak berjaya ya. Macam kitaran 1 ni macam root 1 ataupun kitaran 1 pada tahun 2022 ni maknanya biasanya kitaran 1 ni kitaran yang sibuk, busy kesana kemari jadi maknanya kalau kitaran 1 ni sibuk jadi kita aturkan jadual kita ya. Kita aturkan jadual kita. Tapi sebelum tu, bulan 9 sekarang ni adalah untuk anda memilih apa bidang yang anda nak buat. Supaya tahun depan ni, anda tak sibuk sangat. Anda pilih dulu apa yang nak buat priority ataupun jadual keutamaan, apa yang patut dibuat dulu, apa patut dibuat tahun yang buat yang bulan seterusnya dan sebagainya ya. Jadi kita boleh susun. Bila susun itu maknanya kita tak sibuk sangatlah ya, ke sana kemari, tak tentu hala pun tak boleh juga ya. Biar kita sibuk ke sana kemari untuk capai kejayaan yang kita nakkan lah ya. Okey. Coach Saiful, ada soalan daripada sana ke? Tak ada, pribadi tak ada, cuma semua dalam grup. Kalau dah habis dalam grup kita sesi boleh ditamatkan rasanya, Datuk. Ada soalan, ada dua soalan lagi. Ada saya jawab. Okey. Saya urut 3 dan ada nombor cermin, ada jangkaan popular kah? Kalau macam nombor cermin tu seperti mana tarikh lahir Tun Mahathir, memang popular lah kan. Tun Mahathir pun sampai sekarang popular kan. Okey. Maknanya apa nak buat kalau nombor cermin? Kalau kita politik boleh. Maknanya kita kena buat sesuatu supaya kita ni dikenali ramai. Sebenarnya nombor cermin ni adalah dipanggil ikon masyarakat. Nombor cermin ni ada pada Tun Mahathir, ada pada Bill Gates dan sebagainya lah. Mereka ni terkenal, selalu keluar di media-media ya. Sebabkan mereka ada sesuatu yang mereka perjuangkan. So kalau macam sedari ni ada pola cermin ni popular kerana apa ya? Kerana masakan kot. Dalam YouTube buat channel masakan. Okey, terkenal macam Khairul Amin dan sebagainya. Itu contohlah ya. Mana anda kena pilih apa yang anda nak buat untuk jadi popular. Ya. Okey, saya root 9 2022. Peluang kerjaya apa yang sesuai yang tak mendatangkan stres. Okey. Jadi maknanya dia bertanya tentang kitaran diri lah ya. Jadi kitaran diri itu bagaimana untuk apabila 9 ni apa nak buat ya. Okey. Sebenarnya 9 ini adalah tentang tahun tawaran dan peluang. Jadi maknanya tidak ada orang kata had nak pilih apa untuk jadi kita berjaya. Maksud saya gini. Biar peluang-peluang tu datang. Biar peluang-peluang tu datang dan kita pilih mana peluang yang terbaik lah untuk kita ataupun yang paling sesuai dengan kita untuk kita buat kejayaan. Sebenarnya tahun 9 ni memang berkaitan dengan pendidikan, tentang kesihatan, tentang fashion ya, tentang pertanian. Tapi tengok orang tu juga, takkan duduk di Kuala Lumpur nak terlibat dengan pertanian pula kan. Jadi mana kita tengok je lah. Mana apa yang saya nak beritahu ialah kitaran tahun 9 ni adalah kitaran tahun kejayaan, peluang dan tawaran. Jadi mana kita tunggu tengok apa peluang yang datang pada kita untuk kita pilih mana yang sesuai dengan kita ya. Okey, ada 2 soalan lagi. Okey. Ini last. Kalau dah kahwin, gabungan pasangan 8, bagaimana nak baiki? Okey. Maknanya kalau kita gabung suami dan isteri tu jadi kitaran 8 pula dia punya root number dia ya. Jadi macam ada stres ya, ada tekanan ya. Sebenarnya ianya melibatkan tentang perasaan kita ada tekanan ya. Okey, contohnya lah ya.
tekanan itu berlaku kerana masalah anak ke, masalah kerja, masalah family ke dan sebagainya. Jadi bila berada di rumah ataupun bila berada bersama akan jadi stres. Bila sama-sama bercakap tu sama-sama akan jadi stres, ya. Jadi sebenarnya untuk kita mengatasinya adalah dengan kita di-stress. Iaitu kita menggunakan kaedah-kaedah ketenangan apabila kita bersama dengan pasangan, ya. Kalau kita bercakap, tak adalah sampai kita nak meninggikan suara, ya. Apa dicakap tu mungkin tak betul pada kita ataupun apa kita cakap tak betul pada dia, tapi kita berbincang. Berbincang cari jalan tengah untuk kita capai persepakatan, ya. Untuk kita bersama-sama mencapai persetujuan yang sama untuk kita dapatkan keserasian itu, ya. Sebenarnya boleh juga kalau kita, gabungannya 8 itu menunjukkan bahawa kita ni ada tanggungjawab untuk kita lalui. Okey, ada mungkin kita akan buat khusus lagi ataupun dalam sesi Zoom akan datang. Mungkin kita boleh sentuh tentang perkahwinan ke, kan? Sebab sesi malam ni dia macam umum, macam review 2021. Nanti kita buat sesi perkahwinan ke, kita boleh ceritalah dengan lebih lanjut dengan tu, ya. Tapi apa yang saya nak beritahu tadi, kita gabungan 8 ini adalah tentang tekanan yang berlaku, jadi kita cari jalan untuk buat ketenangan. Ya, satu lagi soalan. Saya kitaran 5. Ya? Jelas ni. Saya kitaran 5 2022, macam mana nak teruskan lalui potensi. Oh, okey. Oh, jadi maknanya diri dia tu kitaran 5. Macam Malaysia lah, macam negara, macam dunia lah tahun ni 2021 kan. Tapi kali ni dia pula kitaran 5, ya. Macam mana nak buat. Tapi sebenarnya apa kita nak beritahu bahawa 5 ni adalah tentang kita buat perubahan. Okey. Apa yang kita perlu buat perubahan lah, ya. Jadi maknanya itu kita kena bulan 9 ini kita kena tengok apa perubahan yang kita nak buat. Sama ada cara kerja kita kena ubah ataupun cara kehidupan kita nak kena ubah dan sebagainya. Sebenarnya saya nak beritahu tahun 2021 ni kan kita tahu kita dalam 5 halangan kan. Jadi saya pun, yalah semua orang satu dunia ni memang terhalang Jadi saya pun, kita pun seorang daripada rakyat dunia jugalah kan. Okay? Jadi kita pun fikir apalah nak ubah saya nak ubah apa Lalan saya ubah ni. Cermin mata saya ni. Cermin mata saya ni daripada kecil jadi besar. Ni tengok cermin mata saya ni. Jadi tahun ini saya ubah cermin mata. Boleh jugalah, ya, kita ubah sedaya mampu kita, ya. Apa yang kita mampu boleh buat, kita cuba ubah, ya. Tapi sebenarnya banyak perkara boleh ubah ni, ya. Tengok meja saya ni pun lampu sini, lampu sana, komputer sana. Ya Allah, sekarang ni cara kerja kita ni work from home, ya. Memang berubah langsung, ya. Jadi maknanya kita buat perubahan yang boleh pada kehidupan kita lah, ya. Okay, baiklah. Kita dah sampai di sini sajalah. Nanti kita jawab soalan ni dalam sesi akan datang. Boleh? Ya, InsyaAllah kita akan buat sesi khas untuk menjawab soalan apa saja dalam metafizik nanti. InsyaAllah, Haji Datuk. Ya, boleh. Untuk itu jangan lupa untuk sesiapa yang berminat untuk sertai seminar yang akan datang boleh hubungi admin untuk dapatkan slot anda cepat-cepat, jangan sampai habis slot nanti rugi pula kita untuk perancangan yang akan datang. Dan juga kalau sesiapa yang dapatkan dari metafizik, laporan-laporan dan metafizik semua boleh hubungi admin untuk dapatkan anda punya potensi diri, untuk potensi syarikat dan juga kesaksian pasangan dan semua apa yang berkaitan dengan metafizik dan diri kita. Sekian Datuk pada malam ini. Terima kasih kerana sertai kita buat sesi Zoom. InsyaAllah kita akan berjumpa di sesi-sesi Zoom yang akan datang sehingga PKP ni tak ada nanti. Baru boleh kita buat perjumpaan 4 mata kelas yang offline nanti insyaAllah. Kita doa sama-sama Datuk. Ya, insyaAllah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.